Terbit hutang baru walau langkah kadar siling jika perlu. Bekas Perdana Menteri berkata pada masa ini membantu rakyat dan menyelamatkan ekonomi negara lebih penting daripada rating kredit negara. Kerajaan boleh menerbitkan hutang baru sehingga jumlah hutang negara melebihi kadar siling ditetapkan ketika ini, iaitu 55% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK jika perlu demi membantu rakyat dan menyelamatkan ekonomi negara susulan pandemik COVID-19, kata bekas Perdana Menteri Najib Razak. Ia walaupun kadar hutang negara sudah sedia tinggi yang didakwanya ekoran tindakan kerajaan PH sebelum ini yang menambah hutang baru, kata Najib dalam siaran langsung di Facebook hari ini. Kadar hutang negara sudah naik kepada 53% daripada KDNK, hampir cecah siling 55%. Pada saya, kita perlu buat apa yang patut dibuat, termasuk kalau siling 55% terpaksa dinaikkan. Kita tak ada pilihan walaupun rating kredit Malaysia menurun. Tapi pada saya, menyelamatkan ekonomi negara dan menyelamatkan kepentingan rakyat adalah lebih utama daripada rating kredit, katanya. Untuk rekod, negara pernah mencapai kadar hutang 53% daripada KDNK sebelum ini, antaranya pada akhir 2013. Menurut laporan bernama, pada 4 Julai lalu, Najib berkata, hutang rasmi negara telah mencecah RM800 bilion menurut laman web Bank Negara sehingga suku pertama 2019. Hutang negara berada pada paras RM776.8 bilion. Najib berkata lagi, kerajaan pada masa ini tidak boleh terlalu memikirkan reaksi pasaran dan penarafan ekonomi dan banyak negara akan mengambil pendekatan sama bagi menyelamatkan ekonomi masing-masing. Pada 27 Februari lalu, Dr. Mahathir Mohamad ketika menjadi Perdana Menteri interim mengumumkan pakej ransangan ekonomi susulan wabak COVID-19. Sebulan kemudian, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengumumkan pakej ransangan ekonomi prihatin rakyat, Prihatin, bernilai RM250 bilion bagi menghadapi wabak itu serta kesannya, termasuk dengan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak 18 Mac. Pakej Prihatin antara lain agihan one-off menerusi bantuan Prihatin Nasional BPN melibatkan 4 juta isi rumah yang berpendapatan kurang RM4,000 sebulan dan 1.1 juta isi rumah yang berpendapatan antara RM4,000 hingga RM8,000. Mereka yang belum berkahwin juga mendapat bantuan itu jika berpendapatan RM4,000 ke bawah. Selain itu, Kementerian Kewangan juga sedang memperhalusi sebuah pakej rancangan khas bagi perusahaan kecil dan sederhana PKS. Beberapa pihak sebelum ini menyifatkan pakej ransangan yang diumum Muhyiddin tidak mengutamakan golongan tersebut, antaranya Presiden PKR Anwar Ibrahim dan pakar ekonomi Muhammad Abdul Khalid. Dalam pada itu, Najib menyifatkan situasi yang dihadapi Malaysia kini sebagai lebih daripada luar biasa. Justru pakej ransangan ekonomi semata-mata tidak memadai. Kita berada bukan dalam keadaan luar biasa, tapi kritikal. Kita perlu bukan sahaja pelan stimulus, tetap pelan pemulihan ekonomi. Kalau suntikan sahaja, beri bayaran wang tunai sahaja kepada rakyat, ia tidak beri kesan sepenuhnya dalam keadaan yang kita hadapi hari ini, katanya lagi. Ia menggesa kerajaan mencari jalan untuk merancangkan lagi ekonomi domestik dan memberi jaminan terhadap peluang pekerjaan rakyat. Katanya ia boleh dicapai dengan meneruskan projek mega, misalnya projek MRT3 yang sebelum ini dibatalkan. Selain itu, beliau berkata, soal bekalan makanan juga perlu diberi perhatian serius oleh kerajaan. Selagi tak selesai ancaman COVID-19, ekonomi tak akan pulih. Tangani dulu COVID-19 dan secara serentak kita buat langkah besar-besaran tangani ekonomi negara, katanya lagi. Kita beralih ke perkembangan berita seterusnya. Abdul Hadi sebagai duta khas bukan lantikan politik. Presiden PAS sudah berpuluh tahun ada hubungan rapat dengan pemimpin negara di Asia Barat, kata Tuan Ibrahim Tuan Man, menjelaskan ini peluang Malaysia perkukuh hubungan diplomatik.
Perlantikan Presiden PAS Abdul Hadi Awang sebagai Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah bertaraf menteri dilihat membuka peluang untuk memperkukuh hubungan diplomatik antara Malaysia dan negara-negara di rantau Asia Barat. Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man dilapor bernama menegaskan ia bukan lantikan politik. Sebaliknya berkata pelantikan Abdul Hadi itu dibuat bersandarkan kepada ketokohan dan kepimpinan yang ada pada beliau. Lantikan ini jelas Tuan Ibrahim berdasarkan latar belakang Abdul Hadi yang juga ahli Parlimen Marang, khususnya dalam bidang syariah dan sains politik. Tuan Guru Abdul Hadi juga mempunyai hubungan rapat dengan pemimpin negara itu, bukan baru tetapi sudah berpuluh tahun jadi kerajaan berpendapat beliau orang yang tepat dan mampu menyambung hubungan diplomatik berkenaan. Katanya ketika menjadi tetamu program Ruang Bicara terbitan bernama TV malam tadi. Menjelaskan lanjut, Tuan Ibrahim berkata Abdul Hadi mampu menarik peluang pelaburan dari Asia Barat. Saya fikir ini antara jalan awal untuk mendapatkan laluan kepada perbincangan di peringkat kerajaan bagi meningkatkan pelaburan dan menarik pelabur dari Timur Tengah ke negara kita. Misalnya, jika kita ada masalah melibatkan jualan sawit dan sebagainya, kita cuba untuk mencari pasaran kita di negara berkenaan. Katanya ketika menjadi tetamu program Ruang Bicara terbitan bernama TV malam tadi. Abdul Hadi memiliki ijazah sarjana muda syariah dari Universiti Islam Madinah dan ijazah sarjana dalam bidang sains politik dari Universiti Al-Azhar, Kairah, Mesir. Beliau juga pernah tersenarai antara 500 Muslim berpengaruh di dunia bagi kategori pendakwa dan pembimbing rohani oleh The Royal Islamic Strategic Studies yang berpusat di Jordan pada 2016. Semalam, Perdana Menteri Muhyiddin Yassin menerusi satu kenyataan bersetuju melantik Abdul Hadi yang juga bekas Menteri Besar Terengganu dari 1999 hingga 2004 ke jawatan itu. Sementara itu, 8.3 juta rakyat Malaysia bakal terima BPN mulai Isnin. Pembayaran fasa pertama bantuan prihatin nasional BPN kepada 8.3 juta penerima isi rumah dan individu bujang akan dibuat secara berperingkat mulai Isnin ini 6 April, kata Menteri Kewangan Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz. Dalam satu kenyataan hari ini, beliau berkata, pembayaran fasa pertama itu membabitkan peruntukan sebanyak RM5.63 bilion. Dalam pengumuman awal, BPN dirancang untuk dibayar pada penghujung bulan April ini, melibatkan jumlah keseluruhan sebanyak RM9.24 bilion yang akan dibayar dalam dua fasa, katanya. Beliau dalam pada itu menasihati orang ramai agar berhati-hati dengan scammers yang semakin berani mengambil peluang menipu orang awam yang memerlukan bantuan pakej prihatin itu. Tengku Zafrul berkata penerima disaran merujuk kepada sumber rasmi dan tidak memberikan maklumat kepada mana-mana pihak yang tidak dikenali. Beliau berkata tempoh permohonan baharu dan rayuan BPN dibuka sejak 1 April hingga 30 April ini. Sementara itu, bagi memastikan BPN sampai kepada mereka yang benar-benar layak, proses semakan atas permohonan baru dan rayuan akan dibuat dan bagi mereka yang diluluskan bayaran akan dibuat pada bulan Mei 2020. Selain itu, penerima BPN yang tidak mempunyai akaun bank, pembayaran akan dibuat secara tunai selepas tamat Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Penerima BPN di kawasan pendalaman Sabah dan Sarawak yang mempunyai akaun bank akan turut menerima pembayaran ini pada tempoh yang sama seperti di Semenanjung, Malaysia. Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut, sila hubungi Kementerian Kewangan melalui nombor yang tertera seperti berikut. Sumber daripada kita beralih ke perkembangan berita yang terakhir. AGC masih belum jawab representasi anak Najib semak tuduhan. Ia bagi menyemak semula pertuduhan pengubahan wang haram AS 248 juta bersamaan dengan RM 1.25 bilion berkaitan penyelewengan 1MDB oleh Riza Aziz. Jabatan Peguam Negara AGC masih belum menjawab representasi yang dikemukakan Riza Sahris Abdul Aziz untuk menyimak semula pertuduhan pengubahan wang haram AS 248 juta
bersamaan dengan RM1.25 bilion berkaitan penyelewengan dana One Malaysia Development Berhad 1MDB yang dihadapinya. Riza 43, anak tiri bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak, menghantar representasi itu kepada AGC pada 18 November tahun lepas. Peguam Riza Datuk Hariharan Tarasing berkata demikian ketika ditanya mengenai hasil representasi itu. AGC masih belum menjawab permohonan representasi anak guam saya, katanya melalui mesej WhatsApp hari ini. Beliau juga berkata Mahkamah Session telah menangguhkan prosiding pengurusan kes itu pada 5 Mei yang pada asalnya ditetapkan pada 6 April berikutan pelanjutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP oleh kerajaan. Pihak pembelaan menerima surat dari mahkamah hari ini memaklumkan mahkamah menetapkan 5 Mei pada 9 pagi untuk prosiding pengurusan kes itu, katanya. Pada 9 Ogos tahun lepas, Hakim Rozina Ayub menetapkan perbicaraan pada Januari iaitu 6 hingga 9 dan 13 hingga 16 bagaimanapun tarikh itu dilapangkan kerana menunggu keputusan representasi tersebut. Pada 5 Julai lalu, Riza 43, pemilik syarikat Red Granite Features, mengaku tidak bersalah atas 5 pertuduhan. Bagi pertuduhan pertama, penerbit filem Wolf of the Wall Street itu didakwa telah melibatkan diri dalam pengubahan wang haram, iaitu menerima hasil daripada aktiviti haram berjumlah US 1.17.3 dan 104 melalui satu transaksi pemindahan wang daripada akaun milik Good Star Limited dari RBS Court Zurich, Switzerland ke akaun City National Bank Los Angeles, Amerika Serikat milik Red Granite Production Inc. Wang berkenaan didakwa hasil penyelewengan dana 1MDB. Dia dituduh melakukan kesalahan itu antara 12 April dan 12 Mei 2011 dari City National Bank, Los Angeles, Maine, Amerika Syarikat. Riza, anak Datin Sri Rosma Mansur hasil perkahwinan terdahulu, dituduh melakukan kesalahan sama melibatkan AS 9 juta melalui transaksi pemindahan wang daripada akaun serupa pada 10 September 2012 dan 10 Oktober 2012 di tempat yang sama. Bagi pertuduhan ketiga dan keempat, dia didakwa melakukan perbuatan sama membabitkan jumlah AS 133 juta dan AS 60 juta melalui satu transaksi pemindahan wang daripada akaun milik Abar Investment PJS Limited DBSI SA Lugano, Switzerland ke akaun BSI Bank Limited Singapura milik Red Granite Capital Ltd. Dia dituduh melakukan kesalahan itu di BSI Ltd Singapura pada 18 Jun 2012 dan 23 Oktober 2012. Mengikut pertuduhan kelima, tertuduh didakwa melakukan kesalahan serupa berjumlah AS 45 juta di tempat sama pada 14 November 2012. Pertuduhan mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 dalam kurungan A Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram 2001 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta sama. Jika sabit kesalahan, Riza boleh didenda maksimum RM5 juta atau penjara maksimum 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Sumber berita dari bernama. Semua sumber berita dipetik dari Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana anda menonton video ini sehingga ke penghujungnya. Terima kasih kerana anda tidak jemu-jemu menyokong perkembangan channel ini. Untuk teruskan bentuk sokongan anda, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Sila kongsikan video ini ke akaun media sosial anda seperti Facebook dan juga WhatsApp.